sedikit mukadimah berkaitan dengan apakah itu Al-Aqsa dan sebagainya daripada Al-Fadil Ustaz kita. Tafadhal mashkura Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Da'i Luqman dan para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ya, ayah ibu, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila bincang tentang Al-Aqsa ni, kita tak dapat tidak mesti bincang satu surah yang penting. Surah yang juga orang Melayu tempat kita menyambutnya dengan nama Isra' dan juga Mi'raj. Ya, yang punya kaitan satu sama lain. Jadi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah SWT mengkhususkan satu bicara tentang tempat dan juga peristiwa yang bersejarah ni dalam surah yang namanya surah Al-Isra' ataupun dipanggil dengan nama surah Bani Israel, kata para ulama-ulama tafsir. Contohnya Al-Imam Asyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur. Kenapakah dinamakan Al-Isra'? Kerana bumi ini bumi tempat Nabi kita diperjalankan dari Mekah ke Palestin ataupun dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kemudian barulah berlaku Mi'raj, iaitu Nabi dibawa naik ke langit untuk menerima perintah salat. Jadi kalau kita perhatikan, bila Allah SWT menyatakan sebagai satu usaha untuk mencari keberkatan pada pagi ini, ya, Allah firmankan di awal surah Al-Isra', A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menggerakkan hamba-Nya pada waktu malam dari bumi Masjid Haram ke bumi Aqsa, iaitu di Palestin, yang kami berkati kawasan kelilingnya untuk kami tunjukkan kepada hamba kami ini tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini adalah satu ayat yang menyentuh tentang Masjid Aqsa secara khusus. Itu sebab bila Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu naik menjadi khalifah, antara keutamaan yang telah baginda berikan kepada Islam ni adalah untuk menghimpunkan bumi-bumi penuh barakah ini untuk bernaung di bawah Islam. Ya, walaupun bumi ini seperti yang tadi kita bincangkan di awal tadi, merupakan pertaruhan, perebutan banyak pihak sebelum daripada Nabi kita Muhammad SAW lagi. Ya, kalau kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa dan para pengikutnya dihukum oleh Allah akibat daripada perbuatan mereka menyembah patung lembu, anak lembu itu, maka Allah tidak benarkan mereka untuk masuk ke bumi yang penuh barakah itu. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka sesat di Sinai itu selama 40 tahun. Pergi mana pun sampai tempat yang sama. Sehinggalah Nabi Musa wafat, barulah mereka dibawa masuk ke Ardul Muqaddasah ni, bumi yang penuh barakah ini, di bawah pimpinan anak saudara kepada Nabi Musa yang telah nanti menjadi Nabi, namanya Yusha' bin Nun. Jadi peristiwa itu berlaku selepas kewafatan Nabi Musa dan juga abangnya Nabi Harun. Artinya dua orang Nabi ni tak dapat masuk ke Masjid Aqsa. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila menceritakan tentang Aqsa ini, kita dapat lihat dalam banyak hadis menceritakan keutamaannya. Contohnya bila sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, bilakah dibinanya Masjid Aqsa itu? Dan para sejarawan bincang, kenapa dinamakan sebagai Aqsa? Ada berbagai-bagai jawapan. Jawapan yang pertama mengatakan bahawa Aqsa itu menunjuk pada tempat yang paling jauh, ab'adu syai'. Ya, kalau kita lihat dalam tafsir Munir oleh Imam marhum Dr. Wahab Zuhaili menceritakan antara maksud Aqsa itu bahasa Arab daripada wazan af'al merujuk kepada tempat yang jauh. Kerana dalam pengetahuan orang-orang Arab pada masa itu, ketika mereka berniaga, ni antara tempat yang seolah macam ujung dunia lah kita nyatakan. Kan? Ujung dunia. Kat mana tuan beli rumah? Dekat Bandar Tasik Puteri. Tempat jin bertendang. Contohnya orang kata begitu kan. Kerana nak menunjukkan tempat tu jauh. Padahal ada banyak tempat lebih jauh lagi. Tapi dalam pengetahuan kita pada waktu itu kita anggap yang paling jauh. Maka datang perkataan Aqsa. Jadi bila kita lihat penggunaan Aqsa dalam Quran, bumi Syam secara khususnya dalam Quran, ini adalah bumi yang sangat barakah. Ya, ia melibatkan negara Syria pada hari ini, melibatkan negara Lebanon, melibatkan negara Palestin, melibatkan negara Jordan. Jadi ini bumi yang besar. Kalau dahulu dipanggil Mekah dan Madinah dipanggil Hijaz. Bumi Hijaz, tanah Hijaz, ya. Sebab sebenarnya tanah Arab itu terlalu besar, maka dua bumi yang barakah dipanggil Hijaz. Jadi manakala bumi Syam ni pula menghimpunkan 4 negara yang sekarang ni sedang bergolak. Ya, Syria sebagai contohnya belum selesai peperangan berlaku kat situ, belum dapat diuruskan dengan baik lagi. Jadi pernah sahabat tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami sampai kat Madinah ni, orang Yahudi bertanya, sebab bila Nabi sampai kat Madinah, Nabi masih lagi menghadap dalam sembahyang baginda ke Masjid Aqsa.
Kerana perintah salat tak kala diturunkan dalam pengetahuan dalam bincangan kita, dibincangan oleh para ulama di sudut hadisnya beberapa belas bulan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi sewaktu berada di Mekah, Nabi meletakkan menjadikan Kaabah di tengah-tengah untuk dihadap ketika salat. Tapi bila dah sampai ke Madinah yang terletak di utara Mekah dan Masjid Aqsa lebih utara lagi, tentulah tidak dapat dilakukan perkara yang sama, menjadikan Kaabah di tengah-tengah dan menghadap Masjid Aqsa dalam masa yang sama, tak mungkin dilakukan. Maka Nabi menjadi sedih sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena menghadap ke Masjid Aqsa dan di Madinah terdapat orang Yahudi, lalu mereka mengatakan, lihat Muhammad dan juga pengikutnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia boleh menghadap ke kiblat kita, menghadap ke Masjid Aqsa juga. Sehinggalah Allah merintahkan Nabi untuk menukar arah kiblat. Kad nara taqallu wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyuruh Nabi, merintahkan Nabi untuk memindahkan arah kiblat ke masjid yang Nabi suka itu, masjid Haram yang dibina oleh datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi antara persoalan ditimbulkan oleh Yahudi, tengok Masjid Aqsa lah masjid yang pertama. Itu sebab Muhammad menghadap muka ke wajahnya, ke tempatnya. Maka Nabi telah beritahu pada para sahabat dan kata-kata Nabi berwahyu daripada Allah Taala, sebenarnya tanah suci yang pertama masjid dibina padanya adalah Mekah. Seperti dikatakan oleh Imam Tabari yang tafsirnya, ketika Nabi Adam alaihissalam diusir turun dari syurga, maka baginda telah minta kepada Allah untuk adanya kiblat di bumi. Kerana di langit, di syurga, kiblat mereka adalah Baitul Ma'mur, wal Baitul Ma'mur, wa Saqfil Marfu'. Jadi bila berada di bumi, wahai Tuhan, beri pada aku kesempatan untuk beribadah kepadamu, beri aku tempat. Maka Allah telah merintahkan Nabi Adam untuk membangunkan Kaabah. Tinggal lagi bila berlaku banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS, maka ia rosak, hilang, luput. Maka datang Nabi Ibrahim untuk membangunkan semula yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah itu. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi Nabi Ibrahim selesai menghantar puteranya Ismail, berlaku beberapa pertemuan dan akhir sekali untuk menyembelih dan kemudian datang untuk melihat siapakah isteri kepada puteranya Ismail itu, kerana akan menjadi ibu Nabi Muhammad SAW, nenek Nabi Muhammad SAW, maka memerlukan wanita yang tabah. Lalu Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyuruh puteranya itu menceraikan isterinya. Cerita ni panjang sehingga akhirnya Nabi Ismail berisikan seorang wanita yang salihah yang layak menemaninya, maka itu dibenarkan oleh Allah dan Nabi Ibrahim datang untuk iktiraf. Kemudian barulah datang Nabi Ibrahim kali keempat dalam hadis mengatakan untuk membina Kaabah. Kemudian Nabi Ibrahim pulang semula ke Palestin. Itu sebab kalau kita pergi ke Palestin, tempat yang menarik yang kami pun pergi ke situ, tuan-tuan ada peluang boleh pergi ke Baitul Maqdis ni, kami pun ada bawa. Maka di situ kita akan pergi ziarah Masjid Ibrahim Al-Khalil. Masjid Ibrahim Al-Khalil, maknanya masjid tempat Nabi Ibrahim duduk berada di situ dahulu. Bila Nabi Ibrahim pulang semula ke Baitul Maqdis, barulah Allah menyuruh Nabi Ibrahim yang mulia untuk bangunkan Masjidil Aqsa. Jadi Nabi kita ditanya, berapakah tempoh di antara binaan Masjidil Haram dan Masjid Aqsa? Maknanya binaan semula Masjid Haram itu selepas ia musnah pada zaman Nabi Nuh. Jadi membangunkan semula, yarfa'ul qawa'id ini berarti mengangkat balik semula, menaikkan semula bangunan yang telah runtuh itu. Jadi tempoh di antara binaan Masjid Haram semula dengan binaan Masjid Aqsa adalah 40 tahun. 40 tahun. Jadi Nabi kita memberikan penjelasan dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dan para ulama hadis yang lain, bahawasanya Kaabah adalah yang mula-mula dibangunkan dan mula-mula diperbaharui semula. Kemudian barulah dibina Masjid Aqsa. Jadi pada zaman orang Arab dahulu, mereka menganggap itulah tempat yang paling jauh yang mereka boleh sampai, yang mereka biasa sampai, yang menunjukkan kepada jarak di antara tempat namanya Masjid Haram dan Masjid Aqsa ni begitu jauh. Pada waktu itu dengan kemudahan yang sangat terbatas, maka ia digunakan perkataan Al-Aqsa itu. Jauh. Jadi kita kadang-kadang orang Melayu sebut apa kita sebut? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis jangan sebut Baitul Muqaddas. Bunyi salah sebut bahasa Arab tak apa kena. Yang betul Al-Baitul Muqaddas. Tapi kalau sebut Baitu saja, Baitul Maqdis. Ia merujuk kepada sama ada bumi Palestin ataupun Jerusalem ataupun Masjid Aqsa ataupun
tempat yang dimaksudkan bumi Isra' ini ia merujuk kepada perkara yang sama. Baitul Maqdis. Ya, dipanggil dalam bahasa Arab itlaqul juzu' bermakna al-kull ataupun itlaq al-kull bermakna al-juzu'. Jadi ia dalam bahasa Arab berarti tempat bumi Palestin itu yang luas, satu tempat yang paling barakah itu maksudnya Masjid Aqsa. Jadi para ulama membincangkan, adakah Masjid Aqsa itu maksudnya masjid yang ada yang kita pergi itu. Jangan keliru ya, di antara Masjid Aqsa dengan Qubatus Sakhra. Jangan beza, jangan keliru itu. Qubatus Sakhra ni kubah yang kuning yang cantik yang keemasan itu. Ya, dibina pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Ketika pemerintah salah seorang daripadanya bernama Al-Walid bin Abdul Malik, beliau melihat bahawa orang-orang satu dunia datang ke Palestin pada masa itu untuk melihat gereja yang cantik kat situ. Gereja yang disifatkan mempunyai kaitan dengan Nabi Isa AS, kelahirannya atau tempat dibaptisnya. Maka itu pahaman orang-orang Nasara. Maka pemerintah Islam melihat ini satu benda yang mencabar aku sebagai pemimpin. Aku sultan paling kaya, aku negara hebat pada masa itu, kerajaan Islam Bani Umayyah. Umpamanya macam the most powerful country in the world lah. Jadi dengan kekayaannya, dengan kehebatannya, takkanlah aku tidak buat apa-apa ke bumi Isra' Nabi aku ini. Maka aku perlu buat. Maka dia telah spend satu jumlah yang sangat banyak ditaksirkan. Yang mungkin pada kita pada hari ini pun nilainya ratus-ratus juta kalau penilaian pada atau lebih pada itu, atau bilion mungkin dikatakan, untuk pembinaan masjid indah itu. Jadi dia telah buat masjid itu dengan gold plated. Rock of Doom tu. Ya. Jadi dia buat begitu cantik, begitu kemas, begitu indah. Ya, Qubatus Sakhra ni bagi memastikan tarikan yang baru untuk pelancongan. Supaya orang datang dan orang kagum, wah Islam macam ni, Islam hebat. Ya, macam pemimpin kita membina Putrajaya lah, supaya menampakkan ciri-ciri Islamnya dan sebagainya. Cuma pernah berlaku satu gempa bumi besar di Palestin mengakibatkan Masjid Al-Aqsa itu rosak teruk. Maka orang Islam tidak ada pilihan melainkan mencairkan bangunan yang telah pun dibangunkan oleh Bani Umayyah itu, tujuannya untuk membiayai Masjid Al-Aqsa yang rosak teruk. Maka binaan Qubatus Sakhra ataupun Masjid Kubah Kuning yang ada pada ini yang sangat cantik, menarik, bahkan itu disimboliskan Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya bukan. Itu yang menjadi tarikan utama, menjadi magnet utama untuk pelancongan ke sana, digambar. Jadi masjid tersebut binaannya yang bersifat keemasan yang mahal-mahal itu terpaksa dicairkan untuk tujuan memperbaiki Masjid Aqsa yang rosak teruk dalam gempa bumi itu. Jadi ini sedikit makluman yang boleh kita fahami sepanjang sejarah tentang Masjid Aqsa. Masya Allah. Jadi sidang penutup kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 menerusi saudara Sa'irul Nizam. Assalamualaikum Ustaz Endai serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, siapakah jurutera Masjid Suci Al-Aqsa di Palestin? Siapakah yang bertanggungjawab membinanya? Bolehkah Ustaz terangkan siapakah jurutera tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum daripada Taiping, Perak Ustaz. Tafadhal Ustaz. Tuan-tuan dan puan yang berkasihan, kalau kita lihat yang membangunkan yang dimaksudkan Masjid Aqsa ni adalah Dome of the Rock, maknanya yang kubah keemasan itu. Maka inilah yang dimaksudkan kalau kita lihat dibangunkan pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik, salah seorang daripada khalifah Bani Umayyah yang terkemuka, yang mana beliau melihat pencapaian Islam pada waktu itu, kekayaan yang daripada Islam, maka sepatutnya dicantikkan Masjid Aqsa. Tapi dengan idea yang dikemukakan oleh seorang tabi'i yang terkemuka namanya Raja' bin Haywah, dan juga Yazid bin Salam yang merupakan maula kepadanya. Maula ni berarti hambanya. Mereka ni dua orang arkitek yang bertanggungjawab untuk membuat, membina masjid yang kuning itu, yang kubahnya kuning itu. Jadi tujuannya seperti yang digambarkan tadi adalah supaya menarik umat Islam dan menjadi satu bukti keagungan, kehebatan yang ada pada Islam, bahawa Islam mampu membangun satu binaan yang hebat seperti itu. Jadi para ulama telah berfatwa di mana saja kita sembahyang dalam area Masjid Aqsa itu, sama ada di Masjid Aqsa yang asal itu ataupun masjid yang berkubah kuning keemasan itu, maka kedua-duanya ataupun di kawasan sekelilingnya, datarannya yang luas itu, maka ia merupakan sebahagian dari Masjid Al-Aqsa. Macamlah juga kita pergi sembahyang di Masjid Haram. Masjid Haram itu bukan kawasan keliling Kaabah saja, seluruh masjid itu tanah haram, seluruh masjid tersebut. Ya, jadi bahkan seluruh Mekah itu sendiri merupakan tanah suci yang dimaksudkan sebagai tanah haram. Begitu juga Madinah. Jadi di sini merujuk kepada keluasan rahmat Allah SWT untuk orang. Kalau kita pergi ke Masjid Aqsa, kita akan lihat binaannya sangat indah, batunya sangat indah, dan dia telah pun dimasukkan di bawah
dimasukkan di bawah UNESCO UNESCO. sebagai satu binaan purba, binaan lama, binaan ribuan tahun yang mendapat pembiayaan tertentu. Cuma adalah sekatan-sekatan tertentu daripada pihak Yahudi yang ingin merobohkan bahagian tersebut dengan dakwaan di bawahnya ada haikal Sulaiman alaihissalam. Mereka beranggapan di bawahnya merupakan tempat binaan, tempat istana Nabi Sulaiman alaihissalam, ataupun tempat ibadah. Haikal ni macam sauma'ah lah, tempat ibadah Nabi Sulaiman. Yang mana mereka mengorek daripada seperti kita panggil sebagai dinding tangisan puak Yahudi. Kalau kita dapat pergi ke Baitul Maqdis, saya bawa biasanya jemaah untuk lihat, ni tempat orang Islam, ni tempat orang Kristian, ini tempat orang Yahudi. Satu tempat yang sangat pelik dalam dunia kerana menjadi rebutan tiga agama, tiga ideologi, tiga agama besar dunia. Itu umat Islam melihat itu bumi Isra', nabi-nabi yang ramai dilahirkan dan juga berjuang di situ. Manakala Yahudi mengatakan mereka merupakan pewaris nabi-nabi tersebut, dan orang Kristian mengatakan itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi, kita dapat lihat bagaimana binaan yang indah, yang hebat itu, ini menunjukkan kepada kehebatan umat Islam pada zaman awal. Jadi kalau kita pergi ke Turki pun, kita pergi ke mana, ke Morocco pun, kita pergi ke Spain pun, ya, umat Islam sebenarnya telah pun menguasai pembinaan ini lebih awal daripada orang-orang kafir. Sila bina tu, Ustaz. Daripada orang-orang sebelum, daripada orang-orang Eropah membangunkan bandar-bandar yang indah. Mereka melihat bahawa antara binaan yang paling hebat dalam dunia, binaan di Baitul Maqdis ini, dengan batu-batu yang digunakan, dengan kaedah yang telah pun dirancang, arkitek yang membangunkannya. Ini bukan kerja-kerja mudah. Ya, setengah mereka mengatakan bagaimana Taj Mahal juga mengambil pedoman daripada pembinaan bangunan-bangunan yang hebat ini, Masjid Biru, kemudian Baitul Maqdis. Dia ada kaitan-kaitan yang sangat hebat menunjuk kepada umat Islam ni dalam perancangan mereka mencari istikharah daripada Allah SWT. Mereka mendapat pedoman daripada Allah SWT. Binaan dalam Islam bukan setakat binaan, tapi ia adalah satu perkara yang bersifat akidah. Ya, maka lillahi fahuwa baqin. Apa yang dibina kerana Allah, ia akan kekal. Maka inilah yang saya tahu dalam pengetahuan saya, apa yang berlaku pada pembinaan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang asal binaan Nabi Ibrahim itu diperbaharui banyak kali dengan runtuhnya. Yang pastinya binaan yang ada pada hari ini bukan binaan asal Nabi Ibrahim, bukan binaan Nabi Ibrahim, tapi dia telah diperbaharui, sama juga macam Masjid Nabawi, sama juga macam Masjidil Haram. Jadi umat Islam datang sampai itu menambah nilai, memperbaiki, memperelokkan dengan batu-batu yang lebih moden. Tentulah zaman dahulu tidak secanggih sekarang, tapi kerangka asalnya sudah dibangun pada waktu itu maksudnya. Jadi bermaksud di situ binaan yang kita lihat pada sekarang ini bukanlah binaan asalnya, Ustaz. Yang sudah pun dilakukan proses pemulihan dan sebagainya bagi mencantikkan dan menampakkan keindahan Islam itu sendiri. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudara Sairul Nizam kita. Jom kita beralih dengan persoalan yang berikutnya, juga menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Danyalah Ustaz TV3, iaitu menerusi saudara Aizul Amir. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah gaya seni bina dan bahan binaan yang digunakan untuk membina Masjidil Aqsa? Dan soalan keduanya, apakah ada perubahan ciptaan Masjidil Aqsa dari zaman Rasulullah SAW sehinggalah sekarang? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Daripada Kuala Kerai, Kelantan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Binaan ini kalau kita perhati dia sejarah, nak jawab benda seperti ini agak payahlah, kerana kita pun tidak tahu, kita bukan arkitek, bukan engineer. Samalah dalam peristiwa agaknya yang bertanya ni arkitek ataupun engineer apa-apa bidang agaknya. Jadi bila zaman Nabi SAW diisrakan, Nabi pulang beritahu kepada orang Arab di Mekah bahawasanya aku telah pun digerakkan oleh Tuhanku pada malam tadi di sini menuju ke Baitul Maqdis, naik ke langit, menengok Baitul Salat. Maka orang-orang musyrikin yang ada pada masa itu, tunggu dulu Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, tunggu dulu wahai Muhammad. Kenapa ya? Kenapa prihatin? Kerana mereka nak kumpulkan semua orang Arab untuk mereka berdebat dengan Nabi, dan tentulah ramai yang akan murtad pada tanggapan mereka. Kerana benda ni tak masuk akal. Pergerakan kami nak pergi ke Baitul Maqdis itu masa berbulan-bulan. Kau boleh pergi satu malam, kau naik ke langit, kau balik semula. Kurang dari semalam kan. Biar betul Muhammad. Tak apa, tunggu dulu. Biar kami panggil sekalian orang Arab untuk mentertawakan kau. Tapi akhirnya Nabi telah beritahu dengan jelas. Mereka bertanya bagaimanakah sifat Baitul Maqdis. Nabi pun dibawa seolah-olah macam virtual. Ya? Datang Jibril tunjuk pada Nabi Muhammad, ini berapa sudutnya, berapa tiangnya, apa jenis pintunya, apa jenis binaannya.
Nabi pun mencerita, describe pada mereka, sampai yang bertanya yang pernah pergi itu kagum, memang betul, tepat apa yang dikatakan Nabi SAW. Jadi setengah para ulama mengatakan ini agaknya yang bertanya ni orang minat bidang arkitek engineering ya. Jadi yang kita faham ikut dapatan lipatan sejarah mengatakan bahawa binaan itu telah diperbaharui zaman berzaman. Ya, pada zaman antara khalifah Islam yang terkemuka namanya Umar bin Abdul Aziz yang telah pun mengijtihadkan dibina kubur Nabi, makam Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi, di sebelah Masjid Nabawi itu dibina daripada batu yang sama, batu hitam yang terdapat di Hijaz, yang juga batu itu juga dibangunkan Kaabah dengannya. Oh, yang sama juga. Sama, batu yang sama, batu hitam yang banyak terdapat di Mekah, di Hijaz. Gunung-gunungnya punya batu-batu warna hitam. Cuma Umar bin Aziz telah pun berfatwa, berijtihad, beliau juga seorang alim yang hebat, dengan mengatakan bahawa aku kena jadikan makam Nabi ini segi 5. Kalau aku buat segi 4, nanti orang anggap macam Kaabah pula, kerana batunya sama dengan Kaabah. Maka beliau telah pun mengijtihadkan untuk dijadikan makam Nabi itu segi 5. Dan tidak ada seorang pun tabi'i yang masih hidup pada masa itu yang menolak ijtihad beliau, menunjukkan bahawa kebenaran pandangan yang diilhamkan oleh Allah kepadanya. Jadi kembali kepada Baitul Maqdis, ia dibina segi 8. Pada zaman Sulaiman bin Al-Malik ni tadi, maka dia telah dengan ijtihad daripada Raja' bin Haywa untuk menjadikan binaan itu dibina segi 8. Dengan strukturnya, dengan binaannya, batunya pada zaman itu diambil batu-batu yang terbaik, dikumpulkan daripada banyak tempat di Syria, diperhatikan, dilihat, dinilai, menurut ceritanya bagi memastikan strukturnya betul-betul kuat, strukturnya betul-betul kuat, solid. Jadi lebih daripada itu, wallahu alam, saya tahu maklumlah dia seorang raja yang kaya pada zaman itu, Sulaiman bin Malik ni, maka dia mampu untuk mendatangkan bahan-bahan terbaik dari semua negara umat Islam untuk tujuan pembinaan Baitul Masjid Aqsa, dimasukkan kubah kuning ni tadi. Setakat itu yang ilmu yang saya ada. Kemudian berlaku beberapa kali gempa bumi, rosak, diperbaiki, diperbarui, dan yang terakhir sekali berlaku pada zaman King Abdullah bin Hussein, King Hussein pada Raja Jordan. Bila berlaku lagi sekali kerosakan pada zaman itu, beliau telah pun mengeluarkan daripada wang peribadinya bagi memperbaharui binaan Masjid Aqsa dan juga yang kubah kuning ni tadi, kubah keemasan ni tadi, kerana kerosakan berlaku akibat daripada beberapa gempa bumi juga yang berlaku akhirnya. Jadi setakat itu yang kita tahu, dan wallahu alam, lebih dari itu saya tidak pasti. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut yang mengatakan bahawa sebenarnya Masjid Al-Aqsa dan juga Ru'ab Dunis ni sudah pun mengalami beberapa kali pembaharuan dan juga pembinaan semula disebabkan oleh bencana alam dan sebagainya. Jadi sidang penonton sekalian, jom kita beralih dengan persoalan yang berikutnya, juga menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz, menerusi Puan Masripah Nurul Jama'in. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, di manakah kedudukan lokasi Masjidil Aqsa yang menjadi permulaan kiblat bagi umat Islam ketika dibuka pada 705 Masihi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bagaimana tu Ustaz? Silakan. Ya. Masjid Aqsa dimasukkan dalam masjid tempat binaan Nabi Ibrahim ni tadi. Ya, yang binaannya telah diperbaharui masa ke semasa. Walau bagaimanapun keseluruhan bumi Baitul Maqdis itu, bumi Jerusalem itu ada tanah haram. Yang maksud yang ada pada waktu itu ketika Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap kepadanya. Dan sebenarnya tempat yang dihadap itu adalah batu yang kita baca dalam Quran. Bagaimana Allah menyatakan fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Ketika Bani Israel ni sesat di Sina ataupun Sinai, maka mereka kehausan. Maka Allah telah merintahkan Nabi Musa AS untuk memukul batu. Dan dari batu itu terbitnya air untuk diminum oleh 12 tribes ataupun 12 asbat. Keturunan Nabi Ibrahim ni daripada 12 orang anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Anak ke-11-nya adalah Yusuf AS. Yang kecil sekali adalah Bunyamin. Ya. Jadi 12 tribes Yahudi ini, ketika terpancarnya air yang dipukul oleh Nabi Musa, batu itu, dia tidak mahu minum, sharing. Masing-masing nak minum dari sumber airnya sendiri. Aku kabilah ni, kau kabilah ni. Tribes, dipanggil Sibtun, Asbat. Maka daripada batu itu terpancar 12 mata air. Jadi batu ini yang dibawa oleh
keturunan Nabi Musa ataupun keturunan Nabi selepas itu Ishaq bin Nun untuk masuk ke Palestin. Batu itulah yang dihadap atas perintah Allah kepada kaum Yahudi ketika bersembahyang. Jadi ketika Umar Khattab radhiyallahu anhu membuka Baitul Maqdis, kita tahu kisah ni sangat hebat. Iaitulah Safrianus yang menjadi padri utama Kristian pada masa itu. Pada masa itu Kristian menguasai Baitul Maqdis. Maka dia telah melihat dalam mimpinya bahawasanya Baitul Maqdis diserahkan kepada orang Islam yang mengepung Baitul Maqdis selama berbulan-bulan pada masa itu di bawah pimpinan sahabat yang sangat mulia namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ni akhirnya mati syahid dalam wabak ta'un yang berlaku di Amwas. Ya, kalau tuan-tuan pergi bersama kami dalam perjalanan ke Baitul Maqdis, saya baru tuan-tuan tunjuk kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah yang hebat ini, sahabat Nabi yang paling amanah dan menyatakan aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi ketika mereka mengepung Baitul Maqdis itu berbulan-bulan tak boleh nak buka, sejuk menguasai, makanan makin kurang. Akhirnya Safranus itu berkata, kita kena serahkan kok mana pun kota ini kepada Islam, kepada umat Islam. Maka persetujuan pun dibuat, dibuat MOU barangkali. Tapi Safranus ini berkata, aku ini pemimpin tertinggi Kristian, maka aku tidak boleh menyerahkan kunci ini kepada engkau. Engkau bawah, engkau general. Aku kena serahkan orang yang sama level dengan aku. Mana pemimpin dengan pemimpin, ya, Perdana Menteri dengan Perdana Menteri, Presiden dengan Presiden. Maka Abu Ubaidah telah menjemput Sayyidina Umar untuk datang sendiri ke Baitul Maqdis menerima kunci pintu itu. Barulah pelaksanaan secara rasmi dibuat. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam sejarah disebut oleh Imam sebagai contoh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, maka Sayyidina Umar telah bermesyuarat dengan sahabat-sahabat yang masih hidup yang hebat pada masa itu seperti Uthman, seperti Ali radhiyallahu anhuma. Sayyidina Uthman ni tegas, lembut orangnya. Dia berkata pada Sayyidina Umar, jangan pergi Sayyidina Umar ini usaha untuk konspirasi membunuhmu oleh Kristian. Sayyidina Ali tegas, tapi Sayyidina Ali terbalik pula. Sayyidina Ali kata, pergilah wahai Amirul Mukminin, kerana orang Islam dah tak sabar-sabar nak sembahyang dalam masjid yang ketiga itu. Maka Sayyidina Umar mengambil pandangan Sayyidina Ali, pergi ke Baitul Maqdis. Pergi pada masa itu dengan pembantunya bernama Zaid bin Aslam. Ni kisah ni menarik tuan-tuan untuk faham. Sayyidina Umar pergi pada masa itu menaiki himar, bagal. Mereka apa istilahnya, rotate, apa bergilir-gilir, bertukar-tukar menaiki itu. Sekali Sayyidina Umar naik, dia tarik, dia naik, Sayyidina Umar tarik. Berapa lama nak sampai ke Baitul Maqdis? Jangan jauh. Sayyidina Umar memakai baju yang sangat zuhud pada masa itu, sehingga orang tak boleh bezakan ini ketua, ini majikan, ini pekerja, tak boleh bezakan. Sampai di Baitul Maqdis, maka ketika itu giliran Zaid bin Aslam naik atas bagal ataupun himar ini tadi. Sayyidina Umar yang menariknya. Alangkah terkejutnya semua sahabat melihat pandangan itu. Tiba-tiba bila masuk ke dalam Baitul Maqdis, Safrianus atau ketua Kristian yang utama ini kenal yang tarik himar itu adalah pemimpin. Maka mereka bertanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana? Sayyidina Umar bertanya kepada mereka, bagaimana kau tahu aku? Tengok jawapan orang Kristian. Kami mengkaji tentang Muhammad dan kami tahu rupa Muhammad, kami tak pernah jumpa dengannya. Dan kami tahu sekalian orang duduk keliling Muhammad ni, wajahnya pun kami tahu macam mana. Description tentang Islam terlalu jelas dalam kitab mereka sebenarnya. Ya, tapi kerana perbezaan zaman dan manipulasi macam-macam perkara yang mereka telah lakukan, maka pindaan dibuat, maka mereka tidak dapat baca dengan jelas lagi arahan-arahan Tuhan dalam Bible itu. Jadi balik pada cerita, bila Sayyidina Umar sampai di Baitul Maqdis, Sayyidina Umar bertanya, perkara pertama Sayyidina Umar bertanya, mana dia batu yang menjadi tempat menghadap kiblat Nabi kami ketika mula-mula sampai ke Madinah? Ustaz, mana? Jawapan itu Ustaz, kita Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Da'i Luqman dan para penonton sekalian bertanya kepada pemimpin Kristian yang ada pada masa itu, mana dia batu yang menjadi tempat menghadap orang-orang Yahudi, dan Nabi kami pun pernah menghadap ke situ pada awal sembahyang difardukan. Maka padri-padri Kristian yang ada pada masa itu, mereka telah pun menunjukkan sebuah batu yang terdapat dalam Masjid Aqsa ni. Batu tu kita boleh lihat pada ini. Batu tersebut masih ada, ya. Batu tersebut bila dilihat, ternyata ia dicemari ataupun dilumuri dengan kekotoran. Sampai kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kalau ada seseorang perempuan pada zaman itu mengalami haid, contohnya wanita-wanita Nasara Kristian ini, dia nak menghina orang Yahudi, saya dia akan ambil najis haidnya itu untuk dilumurkan pada batu tersebut. Begitu sekali penghinaan dilakukan oleh Nasara terhadap Yahud. Nasara terhadap Yahudi, ini berita yang kita tak boleh dustakan.
Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pergi ke tempat itu dengan sayunya. Sayyidina Umar membersihkan batu itu sehingga diikuti oleh semua para sahabat. Sehingga Sayyidina Umar buka serbannya untuk menggunakan serbannya bagi membersihkan kekotoran yang terdapat pada batu itu. Tengok ya tuan-tuan, bahawa umat Islam ni adalah umat yang pertengahan. Kerana ketika orang semua mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, ketika mereka mengatakan Uzair itu anak Tuhan, dan ada pula yang mengatakan Nabi Isa itu anak penzina, seperti kata sebahagian daripada Yahudi, tiba-tiba umat Islam mengatakan Nabi Isa itu macam Nabi kami. Wa Abdullah wa Rasuluh. Dia hanyalah seorang hamba Allah yang Allah lantik naikkan pangkat lebih tinggi daripada kami semua. Dia manusia biasa. Maka inilah umat mu'tadil, tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar datang membersihkan batu itu sehingga semua para sahabat mengikutinya, dan orang Yahudi dan orang Kristian yang ada pada masa itu, Kristian terutamanya ada di situ, mereka pun terkejut melihat kelakuan betapa insafnya, begitu iktidalnya orang Islam. Jadi inilah tempat yang batu yang menjadi umpama kita seperti kiblat. Ia bukan disembah. Sebagaimana kiblat juga tidak pernah disembah. Salah tu kalau orang-orang bukan Islam mengatakan kita menyembah Kaabah. Sebenarnya Kaabah tak pernah disembah oleh manusia. Tak pernah. Walaupun orang Arab dahulu mereka jahiliah, tapi mereka tak pernah sembah Kaabah. Mereka menyembah berhala keliling Kaabah. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, inilah yang dimaksudkan tempat diadap oleh Nabi kita SAW dan diadap oleh orang Yahudi masih lagi sampai ke hari ini. Batu yang sangat bersejarah itu yang telah pun terpancar daripadanya 12 mata air dengan perintah daripada Allah Taala kepada batu tersebut untuk memberi minum kepada tribes, kepada asbat yang mengikuti Nabi Musa AS. Dan peristiwa ini panjang kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah. Bila mereka tersesat di semenanjung Sinai itu selama 40 tahun, Allah beri mereka makan al-manna was-salwa, ya. Bagaimana mereka diberi makan manna dan juga salwa ni sebagai satu orang kata prebiotik yang kuat kerana mereka terdedah kepada banyak penyakit, bahkan datang awan untuk meneduhkan mereka. Walaupun tempat padang pasir yang panas gersang itu, tapi ada makanan-makanan yang enak untuk mereka. Cuma Yahudi ni satu bangsa yang pelik. Mereka minta kepada Allah SWT untuk ditumbuhkan sayur-sayuran pula, tak nak makan makanan yang sihat seperti itu. Jadi inilah dia di antara perkara perkaitan yang kita kena lihat dari berbagai-bagai perspektif ketika membincangkan tentang Masjid Al-Aqsa. Benarlah kata Salahuddin Al-Ayyubi, siapa yang buka Baitul Maqdis, dia akan menaungi dunia. Siapa yang berkuasa ke atas Baitul Maqdis, dia akan berkuasa ke atas dunia. Siapa yang memimpin Baitul Maqdis, dia akan jadi pemimpin dunia. Itulah yang menjadi rebutan kepada semua orang. Tinggal lagi bila kerajaan Islam Osmaniyah Turkiah jatuh, maka di atas satu persetujuan yang pernah berlaku secara sembunyi di antara Yahud dan juga Nasara, Yahudi dan juga Kristian dunia, maka tempat itu diberi kepada Yahudi. Kerana kekalahan yang pernah menimpa orang Kristian perlukan duit banyak dari bantuan orang Kristian, orang Yahudi pada masa itu. Yahudi adalah pemilik harta, kekuatan, perniagaan dan sebagainya. Mereka telah pun meminta daripada Kristian, aku bantu kau bangunkan 3 bandar besar di dunia. London, New York, Paris. Aku bantu bangunkan. Aku akan letak segala harta aku kat sini. Aku akan letak usahawan, jutawan aku semua kat sini. Bangunkan negara kamu jadi kuat. Sebagai balasannya, bagi kepada aku Baitul Maqdis. Inilah perjanjian yang pernah berlaku. Dan umat Islam yang tidak tahu, amatlah rugi kalau mereka tidak mengeberat perkara-perkara ini. Allah Akbar. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya Islam ni adalah agama yang aman, agama yang sejahtera, agama yang meraihkan agama-agama yang lainnya. Jadi sekiranya sangat-sangat merugikanlah kalau kita tidak mahu mendalami tentang agama kita sendiri, bahkan apatah lagi sekiranya kita hanya mengambil enteng tentang agama kita sendiri. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi yang kita akan jawab. Namun sebelum tu, jom kita sama-sama nak raikan pemanggil kita yang pada saat ini bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Naim dan sahabat Mamu dan Ustaz sahabat Mamu dan kru-kru semua minta doa pada selamatlah semua. Amin, insya-Allah Mamu. Apa khabar? Apa khabar Mamu? Apa khabar Mamu? Alhamdulillah Tuhan bagi, alhamdulillah Tuhan bagi minta Mamu kat semua kru-kru dengan ustaz-ustaz satu dunia yang dengar soal kita mintalah doa bagi jauhkan bala semua. Insya-Allah. Silakan Mamu. Soalan Mamu, pasal apa Masjid Aqsa ni selalu orang ramai semayang di Masjid Aqsa, masjid lain-lain semua tak ada orang semayang begitu. Pasal apa kelebihan Tuhan bagi Masjid Aqsa tu? Dan Tuhan soalan Mamu.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu kita. Lama tak dengar suara Mamu kita. Sama-sama. Okey. Alhamdulillah, doa-doa untuk Mamu. InsyaAllah Mamu, insyaAllah sama-sama doakan kami. Doa. Amin. Amin. Okey, insyaAllah. Jadi Ustaz, berbalik pada persoalan pada Mamu kita Ustaz berkaitan dengan apakah di antara kelebihan yang ada pada Masjidil Aqsa ni sehingga mana ramai dari kalangan kita ni berebut-rebut untuk datang ke Masjidil Aqsa dan mendirikan solat di sana Ustaz. Ya. Para penonton yang dimuliakan sekalian, kalau kita perhatikan ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi telah bersabda, la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid. Masjid Haram, wa Masjid Hadza, wa Masjid Aqsa. Jangan kamu berniat untuk menunaikan ibadah khusus di masjid-masjid mana dalam dunia ini pun melainkan 3 buah masjid saja. Iaitu yang pertama Masjidil Haram yang terletak di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi yang terletak di Madinah, yang ketiga Masjid Aqsa yang terletak di Palestin. Jadi para ulama membincangkan, contoh mazhab Syafi'i, kalau seseorang itu bernazar, kalaulah saya sihat dari penyakit ni, saya nak iktikaf kat Masjid Aqsa, maka dalam keadaan itu dia wajib pergi iktikaf di Aqsa. Seandainya dia tidak mampu, maka dia boleh pergi iktikaf Masjid Nabawi, kerana Masjid Nabawi ganjarannya lebih besar daripada Masjid Aqsa. Kalau dia mungkin nak iktikaf di Masjid Haram pun boleh, kerana Masjid Haram itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah untuk iktikaf padanya. Jadi kalau kita berniat untuk iktikaf di salah satu masjid ni, setengah ulama mengatakan kita boleh pergi mana-mana pun, kerana ketiga-tiganya disebut Nabi dalam pengkhususan pahala dan juga ganjaran yang Allah peruntukkan. Tapi kita tak boleh pula kata saya nak semayang kat Masjid Muhtadin dan Masjid Damai kat rumah saya. Saya yang bernazar nak iktikaf dekat Masjid Sungai Pelong kat rumah saya. Jadi ini tidak boleh. Ini kalau kita dalam nazar, kita boleh iktikaf di mana-mana masjid pun boleh. Kerana masjid macam mana besar pun, macam mana hebat pun, macam mana kedudukannya sekalipun, kat Dubai, kat Sungai Pelong, dekat Johor, dekat mana, dekat Afrika, sama saja, semua sama. Turki ke, sama semua. Yang membezakan cuma 3 masjid ini saja. Lalu dalam hadis mengatakan semayang di Masjidil Haram pahalanya 100,000. Pahala dia semayang di Masjid Nabawi itu sebanyak 1,000. Pahala semayang di Masjid Aqsa itu ada riwayat, berbagai-bagai riwayat, 250, 500, ada mengatakan 50,000 dan sebagainya. Tapi riwayat-riwayatnya tidak sahih. Memadailah untuk kita mengatakan bahawa semayang di masjid-masjid ini punya keutamaan tertentu, pahalanya wallahu a'lam. Tapi ia satu bumi barakah, penuh keberkatan. Itu sebabnya para ulama dalam konteks ini, sama ada mereka membenarkan kita pergi ke Baitul Maqdis ataupun tidak. Kalau mereka tidak benarkan di atas alasan kerana ia menyokong kegiatan-kegiatan Yahudi, sedangkan Yahudi membunuh dan menganiaya umat Islam sedunia. Mereka menekan orang Palestin. Jadi kalau kita pergi ke sana, nak tak nak kita bayar cukai yang bantu ekonomi mereka untuk menekan lagi orang Islam. Jadi Ustaz, maksud di sini ganjarannya tu, ganjaran pahala untuk kita mendirikan solat dekat mana-mana masjid itu sama, melainkan 3 saja masjid Ustaz, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Mamu kita sebentar tadi. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, jom kita beralih dengan persoalan yang berikutnya menerusi talian WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dilindungi Allah selalu hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Saya Mariah Cendana, Pasir Gudang, ingin bertanyakan soalan. Apakah benar laluan ke pintu langit berada di Masjidil Aqsa dan Nabi Isa AS turun bersama-sama dengan malaikat untuk solat subuh berjemaah bersama-sama dengan Imam Mahdi pada hari akhirat kelak? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Ustaz, bagaimana Ustaz? Silakan. Ya. Wallahu a'lam. Ada setengah mengatakan kenapakah Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah ke langit melalui Masjid Aqsa. Kenapa ya? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita kaji logiknya, ada logiknya. Tapi Allah itu innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allah berkuasa. Tengok negara Amerika yang hebat. Mereka nak naik ke langit dengan NASA, dia naik di mana ya? Boleh jawab? Di mana mereka naik? Tuan-tuan tahu ke? Yang pentingnya mereka naik bukan di Texas, bukan di Chicago. Mereka naik di negara, apa nama kepulauan apa dipanggil? Saya pun lupa. Mereka naik ke langit melalui situ kerana ukuran fiziknya mengatakan situ jarak paling dekat. Begitu juga Rusia yang hebat. Kenapa dia naik ke langit? Roketnya itu naik daripada tempat namanya apa? Semua hilang daripada ingatan saya waktu ni. Jadi saya dengar seorang sahabat saya bernama Syekh Qasim, yang selalu bimbing kami di Baitul Maqdis, berkata bahawa ini menunjukkan bahawa Baitul Maqdis adalah jarak yang paling dekat ke langit. Wallahu a'lam.
Wallahu alam. Allah Maha berkuasa. Segala benda yang dilakukan ada hikmah di sebaliknya, tapi kita orang Islam tak mampu nak kaji berapa jarak ada di antara kita dengan langit yang paling dekat. Ya, di ozonnya ke apa ke, atmosferanya, stratosferanya ke apa, saya pun tak berhenti nak sebut tuan ni. Tapi yang pentingnya turunnya Nabi Isa bukannya di Baitul Maqdis, turunnya Nabi Isa di Menara Putih di Damsyik, Dimashq. Damsyik ni pun satu bumi yang menarik kalau kita kaji dalam kitab-kitab sejarah, contohnya buku ni. Saya pun baru baca ni. Saya nak hadiah kepada dai nanti. Namanya Syam. Negara misteri akhir zaman. Ya, bumi yang mana Nabi kata kalau berlaku fitnah lagilah ke Syam. Syam ni Syria lah. Ya, kalau berlaku apa-apa Dajjal akan berentap, akan bergaduh dengan Nabi Isa dekat tempat ini, bumi Syam. Jadi kalau kita perhatikan turunnya Nabi Isa dari langit bersama dengan malaikat di Menara Putih di Damsyik. Damsyik ni kalau ikut bahasa Arab, antara kajian yang dikatakan oleh Fairuz Abadi, datang perkataan Damsyik, damuan dengan syiqqun. Kerana kat situlah dulu Qabil membunuh Habil adiknya. Jadi darah yang pertama ditumpahkan terletak di Damsyik. Dia bandar yang pertama dalam dunia. Dam darah. Syiq koyak. Jadi kepala itu dibanding dengan batu, koyak, pecah berdarah. Itu kata para ulama sejarah kemanusiaan. Jadi bila kita kembali kepada kisah Nabi Isa AS akan diturunkan oleh Allah di Menara Putih yang terletak di Damsyik, ya, dekat dengan Masjid Umawi di Damsyik. Kemudian turunnya Nabi Isa ni seolah-olah baru selesai daripada mandi di sauna dengan keadaan peluh, rambutnya basah, ya, orangnya kulitnya putih seperti kata Nabi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi wajahnya. Kemudian barulah mereka akan pergi menjejaki Dajjal dan akan membunuh Dajjal di tempat namanya Babul Lut. Ini dekat dengan Tel Aviv. Ya, pun kalau tuan-tuan ada kesempatan pergi ke Baitul Maqdis, kami bawa pergi tempat-tempat ini tunjukkan. Dan memang nama-nama itu terang dinyatakan. Dan di Palestin juga terdapat tempat namanya Tasik Tabarias, yang mana disebut dalam hadis Nabi SAW, nanti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar berbondong-bondong, ramai-ramai minum air dari Tasik Tabarias itu, sehingga yang terakhir sekali sampai, bila tiba di situ dia melihat air sudah kering. Lalu dia mengatakan, bukan di sini banyak air dulu, kerana orang-orang sebelumnya telah minum. Hari ini Tasik itu di-preserve oleh Yahudi, dijaga sumber air utama bagi negara mereka. Yahudi, Bani Israel yang ada di sana, Israel maksudnya. Jadi bila merujuk kepada peristiwa ini, bumi pergolakan yang penting untuk kita faham. Bumi kekuatan umat yang penting. Itu sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu selepas menjadi khalifah mengarahkan tenteranya untuk dikumpulkan bagi membuka Baitul Maqdis, untuk menaungi tempat itu dengan keadilan dan kebaikan. Ingat ya tuan-tuan, sejarah membuktikan tak ada orang boleh pimpin Baitul Maqdis lebih baik pada orang Islam. Darah terjaga, penganiayaan dapat dielakkan, kezaliman tidak dilakukan. Bahkan ada satu kisah menarik. Ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi membuka Baitul Maqdis, ada satu gereja kat situ. Gereja itu menjadi pertaruhan. Di antara di sana ada banyak Kristian. Armenian ada, Ortodoks ada, Katolik. Mereka ini adalah golongan Kristian yang sangat bergaduh satu sama lain. Tak selesai. Sehingga gereja itu diklaim dia punya bergaduh, bertumpah darah, berbunuh-bunuhan. Akhir sekali bagaimana nak redakan? Mereka telah dipanggil oleh Salahuddin untuk meredakan benda itu. Mereka minta orang Islam yang datang buka gereja itu dan tutup gereja itu. Pagi-pagi buka, petang-petang tutup. Kalau beri pada seorang kami, saya orang itu akan bunuh dia. Keluarga itu akan bunuh dia. Tak selesai. Akhirnya bagi pada orang Islam. Dan berlanjutan selama 500 tahun sampai ke hari ini. Bila orang Yahudi mengampas bumi itu daripada orang Islam, kerajaan Osmaniyah, dan kerajaan Osmaniyah jatuh, maka Yahudi mengatakan kepada orang Islam ni, bani ni mari bagi aku kunci. Mana kunci? Gereja. Dia beri kepada Yahudi. Akhirnya bergaduh balik dua bangsa besar Kristian di sana, berperang-perang, berbunuh-bunuhan. Yahudi tidak ada jalan keluar. Dan mereka terpaksa panggil balik dua kabilah Arab ini, berkata, tolonglah. Orang Arab mengatakan, kami tak minta apa-apa, kami tidak mahu apa, kami tak dapat allowance apa-apa, kami tidak mahu. Tolonglah, kalau engkau tak selesaikan masalah ini, engkau kena pegang juga. Engkau buka, engkau tutup. Dua kabilah Arab ini. Kerana kalau kami serahkan kepada, mereka akan bunuh balik semula. Merebut gereja itu, mereka menganggap Nabi Isa dalam mazhab mereka. Ya Allah, ya Tuhan. Kita orang Islam adalah orang paling melapang dada. Kita boleh melihat di UK ke, di Arab ke, di Malaysia ke, orang Cina, orang India, orang Islam, Melayu, bersembahyang bersama, makan, berbuka bersama, berkahwin bersama. Mereka tidak boleh. Jadi tuan-tuan, sejarah Baitul Maqdis ini adalah sejarah peradaban, sejarah ketamadunan, sejarah kemanusiaan, dan ia mempunyai akar yang kuat dengan Islam. Untuk setiap kita faham, kita kena tahu bahawa menguasai Baitul Maqdis bererti menguasai dunia. Itulah yang berlaku kepada
orang-orang Yahudi pada hari ini. Jadi mengundang penonton sekalian, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebenarnya seperti kita tahu bahawa Al-Aqsa ini pada suatu ketikanya menjadi sebuah bumi barakah, bumi penuh keamanan dan sebagainya. Namun sekarang bumi ini telah menjadi satu bumi yang bergolak, menjadi perebutan dan juga bunyi bedilan bom tidak henti-henti setiap hari di bumi tersebut. Jadi soalan-soalan berikutnya ni jom sama-sama kita raikan berkaitan dengan isu semasa di bumi Al-Aqsa. Soalannya daripada Puan Nurhayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah Masjidil Aqsa ini menjadi rebutan puak Zionis Israel laknatullah sehingga sanggup memerangi Islam secara habis-habisan dan mereka juga menuntut hak ke atasnya? Apakah signifikannya dan siapakah yang mentadbir dan menguruskan Masjidil Aqsa? Mohon Ustaz huraikan situasi yang berlaku setelah sejak sekian lama yang entah bila penghujungnya mengakibatkan berlaku banyak pertumpahan darah dan syahid di kalangan penduduk Palestin. Terima kasih daripada rakyat Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Silakan Ustaz. Kalau saya buat satu analogi, ya, orang-orang dekat Kuala Lipis contohnya pada hari ini, saya difahamkan kat sana mereka jumpa emas banyak. Lepas ni boleh beli tanah kat Kuala Lipis, boleh kahwin dengan Kuala Lipis sebagainya. Mereka yang tahu kelebihan Kuala Lipis ataupun mana-mana tempat di bumi Allah ni yang memiliki kelebihan tentu mineralnya ke apa ke, maka tentulah orang yang tahu ni akan beli walaupun harganya agak mahal kerana berbaloi return yang akan diperoleh olehnya. Cuma orang yang tidak tahu adalah orang yang tidak membaca, orang yang tidak faham, orang yang tidak menghargai nikmat, orang yang jahil maknanya. Jadi demikianlah yang berlaku pada Baitul Maqdis. Sesiapa yang alim, yang faqih, yang faham, dia mesti akan rebut Baitul Maqdis. Ini dari sudut keduniaan, dari sudut keakhiratan, perkara bersifat Islam, kerana orang Islam adalah satu kepimpinan yang terbaik di dunia. Ini kita tidak boleh ragu padanya. Ketika orang Islam menguasai benua India, mereka memimpin India, tidak berlaku perpecahan, penganiayaan, kezaliman. Tengok rekod tidak boleh berbohong. Tapi sebaik saja kepimpinan itu diserahkan kepada Hindu oleh British, maka orang Islam disembelih tak selesai sampai hari ini. Ketika umat Islam mendominasi negara Spain itu, Andalus, Spain, Alhambra dan sebagainya, tamadun bangun. Orang semua boleh hidup dengan aman damai. Orang Kristian, orang Yahudi semua duduk berdahulu. Tapi bila orang Kristian naik, disembelihnya umat Islam habis-habisan. Dan banyak contoh yang boleh kita lihat dalam dunia. Jadi kembali kepada mengapakah Baitul Maqdis menjadi rebutan berbagai-bagai, bukan Islam saja sebenarnya, Kristian pun sama. Cuma Kristian kalah dalam pertaruhan peperangan dunia. Kita tahu maka negara mereka bankrupt. Mereka tidak ada pilihan untuk bangunkan negara, melainkan jemput saudagar-saudagar Yahudi dan sebagai returnnya Yahudi diberikan Baitul Maqdis. Orang Islam pada masa itu lemah, ketinggalan dalam pertaruhan itu, dalam pertemuan itu. Orang Islam lemah, jatuhnya Empire Osmania, maka orang Islam lemah. Ya, jadi apa yang berlaku rebutan ini adalah perkara pertama, rebutan berkaitan dengan agama, akidah. Rebutan yang kedua kerana ia tidak boleh disangkal tempat yang paling subur dalam dunia. Bahkan dalam hadis mengatakan hadza ardul mahsyar wal mansyar. Ya, ketika saya pergi ke Baitul Maqdis, tuan-tuan, Allah hebat, tuan-tuan cantik, tuan-tuan. Tak boleh menafikan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat binaan-binaan hebat dalam dunia ni semua orang Islam punya. Tuan-tuan boleh sangkal tak agak-agak? Pergi ke India, tuan-tuan pergi ke mana? Taj Mahal. Taj Mahal. Tuan-tuan pergi ke Turki, tengok apa tuan-tuan? Hagia Sophia ataupun Blue Mosque. Masjid. Kalau tuan-tuan pergi ke Baitul Maqdis, itulah simbol yang paling dominan, tuan-tuan. Mereka berusaha berbagai cara untuk menaikkan benda-benda lain, tarikan lain, dan mereka tidak berjaya. Kerana Allah menjadikan indahnya, harmoninya, amannya yang dibawa oleh mesej. Bahkan ulama-ulama Islam mengkaji. Contohnya macam Rajab bin Haywan ni tadi, Yazid As-Sulami ni sebagai contohnya, yang Yazid bin Salam yang digambarkan menjadi arkitek, engineer pembinaan Baitul Maqdis yang pertama, Dome of the Rock itu, Batu Sakhra. Mereka sembahyang sunat berapa banyak untuk dapat idea daripada Allah. Sehingga Allah ilhamkan begini binaannya, begini tempatnya, di sini tempat duduknya, begini tingginya. Sangat perfect binaannya. Kalau saya pergi dekat, saya tengok batu, ya Allah cantiknya. Macam mana dia boleh terfikir macam ni 1000 tahun lalu? Macam mana dia boleh susun macam ni? Kalau orang banggakan piramid hanya binaan kosong. Ia semua dibanggakan dengan batu itu dibina, tapi strukturnya biasa saja. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ini adalah perkara utama yang berkaitan mengapakah ia jadi rebutan semua orang di sana. Kalau orang Yahudi, mereka beranggapan itu tempat lahir nabi-nabi mereka. Nabi yang sangat ramai, Nabi Musa dan Nabi Isa Nabi Musa tidak dapat memasukinya bersama Nabi Harun.
Dia masuk oleh Ishaq bin Nun yang saya ceritakan tadi. Lahir situ Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Samuel, Nabi Daniel, Nabi Uzair. Ramai sekali Nabi yang lahirkan di situ. Bahkan Nabi-Nabi Bani Israel memang ramai. Jadi semua mereka berada di situ. Jadi Yahudi menganggap itu merupakan bumi mereka. Kemudian manakala orang Kristian pula mereka menganggap di situ lahirnya Mary, Maryam dan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kisah yang Allah kemukakan tentang Nabi Zakaria, ya Yahya khuzil kitab, ya Zakaria khuzil kitab bi quwwah. Jadi Nabi Zakaria di situ yang menjadi asas kepada penjagaan Maryam dan lahirnya Isa kat situ. Jadi orang Kristian beranggapan itu tempat suci mereka. Jadi semuanya berasal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita dapat lihat binaan ini ataupun agama ni semua berasaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka semua anak cucunya ini merebut tempat itu dari sudut agamanya, dari sudut kepimpinannya, dari sudut strategik keduduk lokasinya dan berbagai-bagai aspek-aspek lain yang kalau kita lihat memang semuanya terarah ke situ, tuan-tuan. Kata para ulama bila Nabi nyatakan arul mahsyar al-mansyar, bumi manusia dibangkitkan kelak dari Baitul Maqdis membawa ke Arafah. Luas tak? Itu kata-kata sebahagian daripada ahli hadis bahawa permulaan kawasan nanti manusia dimahsyarkan, dihimpunkan, Baitul Maqdis membawa kepada Arafah. Itu sebab kita buat praktikal di Arafah. Tadi saya dah ingat dah apa nama tempat launching roket Amerika, Pulau Caribbean kan? Caribbean kan? Dan juga tempat pelancaran roket di Rusia, Kazakhstan kan? Kenapa Rusia tidak ambil tak ambil sebagai contoh di Moskow ataupun kawasan sekitaran? Kenapa pergi ke Kazakhstan jauh Dan begitu juga Amerika yang kuat, yang hebat itu, kenapa tak buat dalam negara dia sehingga jadi satu port Canaveral apa namanya di Caribbean di Pulau Caribbean untuk launching roketnya naik ke langit. Jadi menunjukkan ada statistik fizik yang mereka kira ini jarak paling dekat, yang paling mudah, yang paling ekonomik untuk dilancarkan roket mereka. Jadi kata setengah pengkaji Islam, Allah menaikkan Nabi-Nya naik ke langit daripada Baitul Maqdis. Itulah jarak paling dekat ke langit. Wallahu a'lam. Ya, itu kata-kata yang disebut di sebahagian orang intelek juga bahawa dari sudut logiknya ada, tapi Allah Maha berkuasa untuk menentukan di manakah tempat baginda SAW naik ke langit. Baik. Allah Maha mengetahui tentang sesuatu yang telah pun berlaku dan apa yang akan berlaku. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut berkaitan dengan kenapa Zionis cukup nak sangat dengan Al-Aqsa ataupun bumi Baitul Maqdis ini. InsyaAllah. Jadi jom kita beralih dengan persoalan yang berikutnya menerusi talian WhatsApp kita. Diketahui bahawa Masjid Al-Aqsa dan Kubah As-Saqra, yakni Kubah Kuning, adalah dua bangunan yang berbeza. Soalannya adalah, benarkah di bawah tapak Kubah As-Saqra itu tersimpannya artifak kuil Sulaiman ataupun Temple of Solomon yang ingin digali dan dibina oleh orang Israel? Dan benarkah kiamat akan berlaku seandainya Temple of Solomon itu berjaya dibina kembali? Terima kasih daripada Rozi, Lubuk Antu, Sarawak. Ustaz, silakan Ustaz. Da'i yang dimuliakan dan yang bertanya, muslim-muslimat, ayah ibu, tuan-tuan perempuan dimuliakan Allah sekalian. Apa yang kita belajar, saya nyatakan tadi bahawa Qubatus Sakhra dan Masjid Al-Aqsa ni tempat yang berbeza, tetapi kemuliaan untuk sembahyang dalam arti kata dinyatakan tadi, ia warid dalam hadis walaupun hadis yang lemah. Ingat baik-baik tuan-tuan apa yang saya sebutkan tadi, sembahyang di Masjid Haram itu 100,000 pahala, itu hadis sahih. Sembahyang di Masjid Nabawi 1,000 pahala, itu hadis sahih. Tapi dalam riwayat Bazar yang mengatakan kelebihan sembahyang di Masjid Aqsa 50,000, 1,000, 250, 500, hadisnya semuanya dhaif. Tapi membab fadail bolehlah kita amalkan. Kerana dalam hadis yang lain yang sahih Nabi menyatakan la tasyuddu rihal ila thalathati masajid. Tak boleh kamu pergi dengan tujuan untuk beribadat kerana ada pahala tertentu dijanjikan, tak ada, melainkan pada 3 tempat saja. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Cuma perselisihan berlaku pada kadar nilai pahala kat situ. Jelas baik maksud saya Dua keutamaan nyatakan pahala itu hadis sahih. Tapi kelebihan daripada Masjid Aqsa nilainya itu tidak jelas dalam hadis, tidak ada yang sahih. Tapi secara generalnya ketiga-tiga memang punya kelebihan dalam hadis sahih yang lain, cuma tak diterangkan berapa nilainya itu. Jadi tuan-tuan, balik kepada kisah, adakah
dalam bentuk binaan Haikal Sulaiman, dikatakan Temple of Solomon ini terletak di bawah Masjid Al-Aqsa itu, ini satu pembohongan. Ini satu penipuan. Ya, banyak kekeliruan berlaku dalam kajian manusia, dan UNESCO, satu badan besar dunia, telah membuktikan bahawa tempat Haikal Sulaiman ini telah musnah. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, ini ada kaitan dengan surah Al-Baqarah bila Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu lama ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ayat 102 surah Al-Baqarah. Ayat ini menceritakan bahawa orang-orang Yahudi ketika Nabi tampil di Madinah, mereka claim, mereka kata, wahai orang Arab sekalian, kau jangan jadi bodoh, kau pergi ikut orang ni, dia ahli sihir. Kau tahu tak? Dia kata Nabi kita Muhammad SAW ahli sihir. Kami tahu. Kami dulu, datuk nenek moyang kami duduk kat Palestin, datuk nenek moyang kami ni ikut Sulaiman. Sulaiman tu ahli sihir tu. Sulaiman tu yang mengajar sihir. Sulaiman tu yang ajar black magic. Jadi ada banyak kisah Israeliat di sebalik kisah ini, bahawa mengatakan Nabi Sulaiman ketika baginda hampir wafat, maka baginda telah pun menyimpan semua mentera-menteranya dalam satu peti. Dan peti itu diletakkan di bawah tempat duduknya. Nabi Sulaiman ni orang Yahudi mengatakan dia Nabi, tapi bapanya adalah Nabi Daud, bukannya Nabi, itu King David mereka panggil. Ya? Jadi mereka mengatakan Nabi Sulaiman ni menyimpan mentera itu di bawah kursinya. Dan kursinya itu musnah. Bila dia mati, datang orang buka peti itu dan kemudian mengajar orang sihir. Nabi Sulaiman sebenarnya bukan Nabi, dia adalah seorang ahli sihir. Orang Yahudi ini pelik. Kejap dia kata Nabi, kejap dia kata raja, kejap ahli sihir, kejap dia puji, kejap dia puja, kejap dia hentam. Jadi orang Yahudi berkata kepada orang Arab, jangan ikut sangat Muhammad ni, dia ahli sihir. Dia tahu kau dia punya kata-kata tu sihir, boleh menipu kamu dan sebagainya. Jadi Allah menafikan. Nabi-nabinya semua merupakan maksum. Nabi-nabi tidak mengajar sihir. Yang mengajar sihir adalah Harut dan juga Marut, yang merupakan ujian kepada manusia. Jadi kembali kepada perkara ini, orang Yahudi beranggapan di bawah Masjid Al-Aqsa itu terdapatnya Haikal Temple Solomon itu yang mereka claim nak dibina semula, nak rebuild balik. Mereka cuba korek daripada tepi. Walaupun UNESCO Heritage Dunia telah mengatakan warisan dunia, bukan, tak ada. Tempat itu telah musnah. Pada zaman Abu Tashar dahulu datang menyerang Baitul Maqdis, mereka telah bakar, telah musnahkan. Bahkan kitab Taurat pada masa itu pun tak dapat diselamatkan dengan tabut-tabutnya. Tabutnya mana keranda bawa Nabi Yusuf. Cerita ni panjang. Baru masuk ke situ pada zaman Nabi Musa dahulu dan keturunannya baru masuk ke Palestin. Keranda yang menyimpan Taurat itu semuanya telah musnah, dibakar sebenarnya. Dan ini diakui sendiri oleh golongan Yahudi yang hidup pada zaman pada waktu ia dimusnahkan dahulu. Tidak ada yang tinggal. Semuanya telah dibakar. Maka untuk mengatakan di bawah itu dibina di atas Tempel Sulaiman oleh orang Islam, ini satu jenayah yang tidak berasas, penipuan, pembohongan. Dan dunia telah membuat kajian, dapati tidak ada pun di bawah itu tempel. Tapi Yahudi dengan kedegilannya, keingkarannya, dia tahu banyak bangsa-bangsa yang sombong dalam dunia ni, orang cakap pun dia tak boleh dengar, ilmuwan cakap pun dia tak boleh dengar, apa dia peduli? Maka inilah yang menyebabkan Zionis antarabangsa berusaha untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa itu dengan dakwaan di bawahnya terletak Haikal Sulaiman. Padahal mereka menuduh Nabi Sulaiman dengan berbagai tuduhan. Mereka membunuh ramai Nabi-Nabi Bani Israel. Perangai mereka itu tidak berubah sebenarnya. Jadi untuk mengatakan di bawah terletaknya Haikal Sulaiman, Temple of Solomon, ini pembohongan, pendustaan yang telah pun dibuktikan oleh sejarawan moden dan juga dahulu tidak terdapat sama sekali tempel tersebut. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya banyak input-input ataupun info-info Ustaz yang selama ni kita dapat yang merupakan sebenarnya satu konspirasi yang dilatangkan oleh puak-puak Yahudi ataupun Zionis ni sebenarnya. Sebab saya sendiri pun baru tahu Ustaz, sebenarnya itu adalah satu pembohongan yang dikeluarkan oleh juga UNESCO sendiri pun telah mengesahkan bahawa tidak ada sebarang pembinaan di bawah Masjid Al-Aqsa ataupun The Rock of Doom tersebut. Jadi mudah-mudahan ianya memberikan satu pencerahan dan juga penjelasan buat kita bersama agar kita semua tidak lagi terkeliru dengan agenda-agenda yang dibawa oleh Yahudi laknatullah ini. Ya, insya-Allah sidang penonton sekalian Ustaz, kita teruskan lagi dengan persoalan yang berikutnya menerusi Facebook kita daripada saudari Ummi Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i, semoga sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah taraf hadis yang menyatakan tidak sepatutnya menziarahi mana-mana masjid
kecuali 3 masjid iaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Apakah kelebihan Masjidil Aqsa yang menjadikan ia disebut dalam hadis bersama Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khair. Hashtag tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan Ustaz, mungkin juga Ustaz boleh ceritakan juga di antara apakah lagi selain daripada The Rock of Doom dan juga Masjidil Aqsa sendiri, apakah lagi di antara persekitaran di sekitar Masjidil Aqsa itu yang menarik perhatian kita untuk kita kunjungi, Ustaz? Silakan. Ya. Sebenarnya muslim-muslimat ilmu al-Azhar, hadis yang menjelaskan keutamaan 3 masjid ini hadis sahih. Riwayat Bukhari Muslim. La tashuddu rihal illa ila thalathati masajid. Tak boleh kamu pergi dengan niat untuk ibadah ni tadi ada mempunyai rahsia khusus, kelebihan tertentu, melainkan 3 masjid saja. Telah dinyatakan dari sudut fiqahnya, kalau seseorang di kalangan kita bernazar, aku bernazar kalau aku dah masuk universiti buat medical medicine ni, aku nak iktikaf kat Masjid Aqsa. Nak pergi Masjid Aqsa tak senang. Maka kita buat umrah, boleh iktikaf kat Masjid Nabawi. Ataupun boleh iktikaf kat Masjid Haram. Kerana 2 masjid itu keutamaannya lebih daripada Masjid Aqsa. Itu fatwa dikeluarkan oleh para ulama. Jadi kalau kita berniat nazar untuk beriktikaf di mana-mana masjid sekalipun, saya bernazar dan iktikaf kat masjid kat Lubuk Hantu contohnya. Tiba-tiba kita tak mampu pergi. Kita iktikaflah dekat Masjid Shah Alam ke dekat Sungai Pelong, tak ada masalah. Kerana semua masjid ni sama, walaupun binaannya, walaupun dia lebih tua, lebih senior umurnya mungkin ratusan tahun macam kat Melaka Masjid Kampung Keling, Masjid Kampung Hulu, Masjid mana lagi Masjid Terkira ratusan tahun umurnya. Saya orang Melaka, promote sikit Melaka. Jadi tak ada keutamaan apa-apa. Yang ada keutamaan cuma 3 masjid ni saja. Itu maksud Nabi kita sallallahu. Di samping tu kita dapat lihat dalam ayat-ayat bila menyatakan tentang bumi Syam dan Baitul Maqdis, Jordan, Syria, ini dipanggil sebagai ilal ardi allati barakna fiha. Bumi yang kami berkati, sentiasa Allah sebut begitu. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Sentiasa Allah sebut keberkatan padanya. Keberkatan maksudnya keberkatan datang dengan pahala beribadah, keberkatan dari sudut makanannya, keberkatan airnya, keberkatan tanamannya, keberkatan orang-orangnya. Ulama-ulama Syam antara ulama-ulama yang terbaik, yang paling jujur, paling ikhlas untuk agama Allah SWT. Dan nanti fitnah berlaku akhir zaman, tempat itu menjadi tumpuan. Dajjal keluar kat situ, Nabi Isa akan bunuh dia di kawasan itu Palestin, di Babulut. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj pun akan datang menyerang kat situ. Imam Mahdi pun akan mula di situ. Jadi semua tempat yang dimaksudkan berlaku di kawasan sekitar bumi Syam yang penuh barakah ni. Ada banyak peristiwa menarik untuk saya kongsi dengan tuan-tuan. Mungkin dalam perjalanan tuan-tuan ikut saya cerita benda ni. Antaranya kita orang Melayu dengar cerita tentang batu tergantung. Batu tergantung tak? Batu yang terapung. Batu yang dikatakan terapung itu kononnya Nabi nak naik Isra Mi'raj. Nabi nak mi'rajkan, maka batu tu nak ikut Nabi. Stop kat situ. Ini cerita tak betul. Ini tidak ada pun dalam hadis. Batu yang dimaksudkan adalah batu tempat Nabi naik ke langit dengan borak. Borak sampai ke situ, kemudian Nabi naik ke langit dengan tangga yang telah diperuntukkan oleh kepada Nabi SAW di situ. Jadi tidak ada pula batu tu nak ikut. Ini semua cerita dongengan, tidak ada dalam hadis. Kawasan dimaksudkan tu kalau kita perhatikan, tadi saya kembali cerita Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika menerima kunci pembukaan daripada Safrianus ini, maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu melihat batu itu dipenuhi dengan najis, kekotoran oleh orang-orang Nasara yang melakukannya. Itulah batunya. Batu yang dikatakan kawasan batu tersebut. Jadi kita dapat lihat daripada atasnya, kalau kita sampai ke sana, kadang-kadang orang Palestin ni baik, disuruh kita sembahyang dalam tu. Tanya sembahyang dalam tu ke bukan macam sembahyang dalam Kaabah lah. Sembahyang kawasan sekitar tersebut sudah dianggap Baitul Maqdis. Tak payahlah kita nak berlumba-lumba sembahyang dalam tu dengan anggapan sembahyang kat situ ada fadilat, keutamaan. Kan ada seorang pula sebut sembahyang situ hajat dimakbulkan, orang nak pergi nak kahwin, nak pergi apa. Dah jadi benda-benda bid'ah, khurafat bid'ah pula nanti. Ada Puan Hani Ampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejarah mencatatkan bahawa tentera yang diketuai oleh Salahuddin Al-Ayyubi telah memenangi Perang Salib dan berjaya menakluki kota Baitul Maqdis serta Masjidil Aqsa pada kurun ke-12. Soalannya, apakah punca kepada peperangan tersebut? Yang kedua,
apakah strategi yang mereka gunakan hingga dapat menakluki kota Baitul Maqdis ini? Dan soalan terakhir, apakah cara terbaik untuk mengembalikan kegemilangan tersebut pada zaman sekarang dan akan datang? Wallahu a'lam, jazakallahu khairan katsira, wassalam. Jadi Ustaz, ianya kalau kita seperti mana sedia maklum, peperangan salib ni Ustaz, dia berlaku sebanyak 2 kali Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, boleh mohonkan sedikit jawapan untuk mengurangkan kita daripada kekurangan Ustaz? Silakan. Ya. Perangan salib maksudkanlah perangan yang besar yang berlaku di antara Islam dengan Kristian. Ia berlaku tak lain tak bukan bila orang-orang Kristian yang memulakan perkara ini, iaitu membunuh berapa puluh ribu orang Islam dalam perjalanan mereka nak menunaikan ibadah haji. Maka Salahuddin Al-Ayyubi sebagai seorang tokoh pemimpin pada masa itu melihat dia bertanggungjawab untuk mempertahankan orang-orang Islam daripada terus dianiaya. Tuan-tuan lihatlah di mana-mana pergolakan yang berlaku pun dalam Islam, Islam tidak pernah bersikap nak menjajah, merampas, apatah lagi menganiaya orang lain. Bahkan dalam undang-undang peperangan diletakkan Nabi SAW, Nabi murka kepada sahabat yang bunuh orang perempuan. Seperti berlaku kepada seorang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Itu dia bunuh seorang perempuan. Maka Nabi berkata kepadanya, kau bunuh seorang perempuan, kenapa kau bunuh dia? Ya, jadi Nabi SAW menjadi murka, marah yang amat sangat. Dan undang-undang yang diletakkan tak boleh bunuh orang yang sedang beribadah di rumah ibadahnya, tak boleh bunuh orang perempuan, tak boleh budak-budak, tak boleh bunuh orang yang tak melawan, tak ada senjata. Macam-macam syarat letakkan, tak boleh potong pokok. Tapi lihatlah apa yang berlaku, serangan orang bukan Islam kepada umat Islam di Iraq sebagai contoh, abad ke-20. Dengan kilang tepung, dengan tempat anak-anak sekolah semua dibomnya. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kembali pada kisah Salahuddin. Salahuddin ini seorang yang hebat, yang kalau kita lihat nak kembalikan orang seperti beliau, disebut oleh para ulama kaifa nu'id jila Salahuddin, macam mana kita nak kembalikan orang macam Salahuddin. Ada kisah sebuah buku bertajuk Istirdad Umar, bagaimana kita nak membawa Umar datang semula dalam kehidupan kita. Bahawa sejarah, kata Syed Qutb dalam Fizil Al-Quran, sejarah ni telah pun mandul dari melahirkan manusia-manusia unggul macam mereka. Tapi ada sedikit sebanyak cebisan-cebisan amalan mereka bukan melebihi kita pada janggutnya, bukan melebihi kita pada besar serbannya, bukan melebihi kita pada hebat jubahnya, penampilannya, wanginya, minyak wanginya. Tidak, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Tapi kerana ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Apa yang terdapat dalam diri, umur mereka lebih pendek daripada umur kita. Dia sampai dibuat kajian, umur orang tokoh-tokoh Islam ni kebanyakannya 60-an. Macam umur Nabi SAW, ya. Nabi wafat 63, Abu Bakar pun sama, Umar pun sama, Sayyidina Ali pun lebih kurang sama, Sayyidina Osman pun, menunjukkan bahawa kenapa umur 60 ni umur yang sangat hebat untuk seseorang kembali kepada Allah dengan amalan dan sebagainya. Jadi umur mereka bukan panjang macam kita nak cerita tentang banyaknya perkara yang mereka sempat buat dengan keterbatasan waktu pada masa itu. Sebenarnya rahsia kejayaan mereka ni untuk kita gembelingkan kekuatan pergi ke arah itu. Kata Imam Ghazali ada 2 saja. Ilmu, amal. Ilmu dan amal. Ma'jun kepada perubahan dalam kehidupan ni ilmu, tuntut ilmu. Jangan kita mengarut-ngarut pergi meramal-ramal masa depan macam orang Yahudi pula. Yahudi ni satu bangsa yang membuat kajian mengatakan bahawa kalau kita ni nanti akan menemui ubat kepada kematian, tak ada orang mati dalam dunia, kata Yahudi. Lalu mereka pun buat satu sistem yang boleh meletakkan jasad manusia ni untuk digoyang-goyangkan, seperti Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, cerita tentang Ashabul Kahfi ni kan. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Bahawa orang yang terbaring dalam gua itu kami golek-golekkan tubuhnya sehingga tidak reput. Maka Yahudi mengkaji ayat ini, mereka kaji Quran. Mereka buat satu rumusan, kalau tak nak kematian, buat satu tong drum yang besar. Orang kaya boleh bayar kosnya, duduk dalam tu. Nanti tong itu bergerak 24 jam, jasad tidak rosak. InsyaAllah, bukan insyaAllah, pada hadapan mereka, bahawa nanti akan menemui satu kaedah untuk menghidupkan orang mati. Ini orang Yahudi punya cara fikir. Mereka mengambil macam-macam grain cereal, benih untuk ditanam. Mereka nanti kalau berlaku Armageddon, satu benda besar, nanti kita semua akan mati. Jadi kalau duduk dalam tempat ni selamat. Ada kalangan orang Islam yang suka benda-benda seperti ini, mengkaji benda seperti ini. Apa faedahnya, tuan-tuan? Kita ketika baca hadis yang sahih, Nabi ditanya oleh seorang Arab Badui, wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Nabi tanya dia balik, maza adatalaha, apa persiapan kamu menghadapi kiamat? Kau tanya aku tanya kau balik. Engkau kalau bertanya tadi kiamat, soalan kau dah bersedia je. Jawapannya, Rasulullah, saya tak ada apa pun saya buat, cuma saya cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, al-mar'u ala ma'an ahab. Orang itu akan berada bersama dengan orang yang dicintai olehnya. Berarti kata para ulama mensyarahkan hadis ini, Ibnu Hajar sebagai contohnya,
bahawa engkau cinta Nabi tak cukup, engkau kena buktikan, engkau kena belajar, kena baca sirah dia. Itu sebab sahabat-sahabat Nabi mereka ridwanullahi alaihim ajma'in kunna nu'allimu auladana sirah kama yu'allimu ahaduna suratan minal Quran. Kami mengajar anak-anak kami baca sirah Nabi macam kami mengajar mereka baca Quran, bergandingan. Baca Quran, baca sirah. Kerana sirah adalah terjemahan kepada Quran, penjelasan kepada Quran. Apa-apa yang dialami dalam kehidupan Nabi dijelaskan oleh Quran, berkaitan satu sama lain. Tapi kalau kita mengatakan kita nak kembalikan kumpulan ataupun generasi orang hebat macam Salahuddin, macam Muhammad Al-Fatih, macam ramai di kalangan mereka, ya, sebagai contohnya Sultan Muhammad Qutuz yang mengalahkan tentera Mongol di Ain Jalut, juga terletak di Palestin. Ini orang-orang hebat yang dilahirkan oleh sejarah, yang mereka punya ilmu dan mereka punya amalan yang kuat. Kalau kita ada ilmu, belajar tinggi ke peringkat paling tinggi di universiti, tapi kita sembahyang subuh melambat, kita zikir harian pun tak beramalkannya, perasaan dengki kepada orang lain ni cukup tak senang melihat orang lain lebih popular daripada kita, bahawa ini penyakit-penyakit yang kalau tak dirawat dia jadi kanser. Kanser yang orang nampak pada tubuh badan itu, na'udzubillah, kita berdoa selalu pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal yuzam min sayyi'il asqam. Tapi kanser dari sudut amalan akidah hati, dari sudut amal rohani, tak ramai yang peduli. Kita pada ini yang jadi bisnes utama, fokus utama dalam kehidupan adalah sum'ah, riak, ujub, nak tunjuk-tunjuk pada orang, biar nampak ke orang semua orang kok baik. Tuan-tuan, ini penyakit lah tuan-tuan. Kalau kita perhatikan orang-orang macam Salahuddin Ayyubi, dia nak ke popular tuan-tuan, dia nak ke orang kenal dia sana sini. Kalau Aiman tu ada Instagram, dia nak tunjuk diri dia, buka betul dia. Tuan-tuan, benda kita buat pada ini banyak benda-benda sum'ah, riak. Sum'ah ni suka orang puji kita, riak nak menunjuk pada orang. Akhirnya ke akhirat besok, orang yang banyak ilmu, orang banyak sedekah, orang berjihad dengan Allah, semua Allah tolak. Zahir kita nampak hebat sangat, tapi di sisi Allah zero, tak ada nilai. Kerana tak ada ikhlas kepada Allah Taala. Jadi orang terdahulu mereka tahu, mereka buat. Tengok ya, dalam satu perangan ketika para sahabat pulang daripada perang Zatul Riqa'. Dipanggil Zatul Riqa' ni kata para ulama sirah, contohnya Ibn Hisham, Riqa' Ruqa'ah. Kerana mereka terpaksa pakai makan daun-daun kayu. Mereka terpaksa cari pakaian mungkin yang tak pakai, jadi stokin, kasut tak ada, balut kaki, berjalan sampai koyak-koyak. Satu kenderaan seperti unta tu ditunggangi bergili-gili oleh 4-5 orang. Abu Musa Asy'ari bercerita kepada anak-anaknya, kepada anak-anak muridnya. Tiba-tiba dia cerita, dia stop. Dia tak sambung cerita. Suspend Kenapa? Mereka mengkaji. Kata mereka kerana Abu Musa Asy'ari takut cerita lanjut nanti drop segala kebaikan yang dibuat sudah tak dinilai oleh Allah lagi. Dah tak ikhlas. Dah cerita. Habis nanti kau nak claim apa pada Allah kalau semua kau dah cerita dengan manusia? Kau nak apa kau nak daripada manusia ke? Terus dia stop. Dia berhenti. Maaf. Stop. Tak ada cerita dah. Tuan-tuan, cucu Nabi yang sangat hebat namanya siapa? Ali Zainul Abidin. Ya, keturunan cucu daripada Sayyidina Husain, daripada Ali karamallahu wajah, daripada isterinya Fatimah. Ini adalah seorang namanya Ali Zainul Abidin. Handsome manusia. Segak, putih, bijak, dan dia satu-satunya yang selamat ketika berlaku Karbala. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang menonton pada waktu ini, yang membunuh keluarga Sayyidina Ali di Karbala adalah orang Syiah sebenarnya. Bukan orang Sunnah. Orang Syiah. Itu sebablah orang Syiah pada hari ini memukul-mukul mereka, menyesali perbuatan mereka membunuh keluarga Nabi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sejarah tidak boleh berdusta. Ya, mereka lah yang terlibat untuk konspirasi membunuh keluarga Nabi itu. Mereka buat itu untuk menangisi perbuatan jahat mereka. Buat apa tuan-tuan ikut Syiah tuan-tuan? Kita tak ada kena dengan bangsa yang berlaku pergolakan itulah tuan-tuan. Yang kita jadi orang jahil pergi ikut buat apa kat Malaysia ni? Ini teguran kerana Allah. Jadi Ali Zainal Abidin, kehebatannya apa tuan-tuan? Ali Zainal Abidin ni seorang yang saleh, yang hebat, yang kaya. Tapi tiap-tiap malam dia akan pergi pikul gandum, minyak, makanan, pakaian yang ada untuk orang pakai, pergi hantar kat rumah orang. Seorang pun tak tahu. Seorang pun tak tahu di Madinah. Sehinggalah saat kewafatannya, barulah orang yang susah di sekitar Madinah mendapati bantuan itu terhenti. Dah tak ada lagi. Barulah mereka tahu yang buat benda ni adalah cucu Nabi Zainal Abidin yang hebat itu. Kalau dia pergi tawaf, Sultan yang Bani Umayyah yang pergi tawaf pun orang tak kuatkan laluan untuknya. Tetapi Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin kalau lalu, orang akan ke tepi, bagi cucu Rasulullah lalu. Kasih sayang ni dia satu benda yang gain lah tuan-tuan. Tak boleh dipaksa tuan-tuan. Dia ada satu benda yang diperolehi, diberikan oleh Allah. Kerana Allah bila cinta kepada seseorang,
Allah akan wahyukan kepada Jibril, aku cinta pada fulan bin fulan. Maka Jibril akan beritahu kepada semua penghuni langit bahawa Allah cinta pada fulan bin fulan. Dan penghuni langit semua akan mengilhamkan kepada semua yang ada di bumi sehingga binatang pun sayang kepada fulan bin fulan. Tapi kalau Allah benci, biarlah kita terkenal kat Facebook ke Instagram, tapi kalau Allah benci, tak ada nilai tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini dia pokok pangkal kepada kejayaan umat, ikhlas namanya. Ikhlas ni berpandu pada ilmu. Kerana amalan tanpa ikhlas tak diterima Allah. Amalan tak ada ilmu pun ditolak oleh Allah. Maka nak jadi kembalikan kisah yang hebat Salahuddin ke Muhammad Al-Fatih ke, kita akan lihat teras mereka adalah ilmu dengan amal. Mereka orang khatam Quran, mereka hafal Quran, mereka membaca Quran, mereka panggil ulama duduk terangkan apa benda ni, macam mana nak buat ni. Itu sebab pembukaan Salahuddin Ayyubi ini berlaku pada tarikh yang tepat telah dikatakan oleh Ibnu Burajan. Ibnu Burajan seorang ulama yang hidup, yang mengkaji tentang sejarah, membaca ayat ini, Allah bagi kepada dia satu istintaj yang penting. Dia mengatakan tempat Nabi Ibrahim ini akan dibuka semula pada tarikh sekian-sekian, waktu sekian-sekian. Tepat kena pada waktu Salahuddin Ayyubi. Kerana Salahuddin memiliki segala kualiti kepimpinan yang hebat. Tuan-tuan, saya tak jadi pemimpin yang hebat, tak jadi ketua yang hebat, tapi kita adalah suami. Kita bapa. Cuba kita implementkan kepada anak-anak kita. Ya, waktu sekarang baca hadis ke, cuba fahamkan hadis ke. Bila kita tak faham apa-apa, cakap pada anak-anak, minta maaf lah nak, abah pun tak faham. Dia belajar kat Jordan, abah pun tak faham apa maksud ni. Nanti abah tanya Datuk Dr. Basir, contoh. Nanti abah tanya Mufti, Datuk Dr. Anhar. Nanti tanya pada ustaz-ustaz ni, Dr. Rozaimi ke, contoh, nak kena faham. Kita bila tak tahu, kena tanya ke orang. Janganlah kita nak menunjuk kita pandai. Jadi, asas kepada kepimpinan, kekuatan dalam umat ini, ilmu dan amal. Kemudian zikir, fikir. Inilah dia kesuburan, faktor-faktor kesuburan iman sebenarnya. Ilmu, amal, zikir dan juga fikir, Ustaz. Jadi Tanya Ustaz ni sebagai platform untuk menyampaikan ilmu dan terpulang pada kita untuk beramal. Mudah-mudahan timbulnya keikhlasan dengan amalan yang kita lakukan. Jadi sidang penonton sekalian, Tanya Saudara Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz Andai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Secara logiknya, Mekah dilindungi dari Dajjal kerana adanya Masjidil Haram. Madinah pula dilindungi kerana adanya Masjidin Nabawi. Mengapakah Baitul Maqdis tidak dilindungi kerana Masjidil Aqsa juga salah satu dari 3 masjid utama dalam Islam? Adakah ini bermakna Dajjal akan menghancurkan Masjidil Aqsa terlebih dahulu? Mohon pencerahan. Jazakallahu khair. Ustaz, bagaimana Ustaz? Kita baca dalam hadis memang begitulah penjelasan daripada Nabi SAW bahawa Masjidil Haram, Masjid Nabawi terpelihara daripada Dajjal, tak boleh masuk kerana malaikat mengawalnya. Tapi di Masjid Aqsa tidak boleh dinyatakan demikian. Ada para ulama memberikan penjelasan bagai-bagai kerana antaranya merujuk kepada tempat ini merupakan tempat kaum Yahudi melakukan kejahatan. Jadi golongan Yahudi ini yang layak untuk dihapuskan. Kerana kita tahu tidak akan berlaku kiamat, la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna yahud. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, tidak akan berlaku kiamat sampailah golongan Yahudi, umat Islam akan berperang dengan golongan Yahudi. Dan kita kena ingat betul ya, perkataan peperangan yang digunakan bukan kita yang mencetuskan. Setiap kali berlaku penganiayaan, ia dilakukan oleh bangsa lain kepada umat Islam. Tengoklah di mana-mana tempat dalam dunia sekalipun, daripada dulu sampai sekarang, umat Islam bertanggungjawab untuk bertahankan diri. Jadi Yahudi ini akan disebut dalam hadis akan membunuh umat Islam, dan umat Islam akan mempertahankan diri dan membunuh mereka kembali, sehingga batu dan kayu yang ada pun akan memberitahu kepada si Muslim, ta'ali Abdullah ya Muslim, hadha Yahudiyun wara'i ta'al faqtulhu. Mari sini belakang aku ada Yahudi bersembunyi. Pokok-pokok dan juga batu-batu pun akan berkata, sampai orang Yahudi mengkaji hadis ini. Lalu mereka telah memusnahkan semua pokok. Kerana dalam hadis yang disebut oleh Nabi di situ, illal gharqad fa innahu min syajaril yahud. Kecuali pokok gharqad namanya, pokok itu tidak akan berkata kepada orang Islam untuk memberitahu ada Yahudi di belakangnya, mari bunuh mereka. Kecuali pokok gharqad dan pokok Yahudi. Ada benda-benda yang kadang-kadang dalam hidup dengan pilihannya untuk menjadi batu sembahan berhala, untuk menjadi pokok kepada Yahudi. Maka Yahudi ini mengkaji apa pokok gharqad maksud Nabi. Lalu mereka menanam dan mewajibkan semua kontraktor landscape negara mereka membuat perumahan, mewajibkan untuk tanam pokok ini. Dan yang peliknya, pokok ni susah hidup. Memang payah nak hidup pula. Dalam Facebook saya, kalau tuan-tuan ada kesempatan lihat Ustaz Azlan Muhammad, saya tunjuk ini pokok gharqad yang menjadi kegilaan kontraktor Yahudi untuk menanamnya. Pokoknya susah nak hidup. Saya jelaskan dalam Facebook saya, pokok ni ada gambarnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, berpandu kepada hadis ini, tempat itu tempat duduknya Yahudi sedunia. Bahkan dalam majalah ekonomi pun meramalkan Yahudi yang bilangannya tak sampai 30 juta sedunia pun sedang berperingkat-peringkat pindah ke situ. Yahudi daripada Afrika, Yahudi daripada Rusia, Yahudi daripada Eropah.
Yahudi daripada Amerika, perlahan beransur membeli rumah kedua mereka di sana. Ini membuktikan kepada hadis Nabi kiamat akan berlaku di situ. Jadi tempat itu tempat yang terbuka, medan terbuka untuk Islam dan juga Yahudi ini untuk bertempur di akhir zaman nanti. Tapi katanya Ustaz, walaupun Yahudi ni dia orang mengatakan bahawa Nabi kita ni penipu lah, ahli sihir, tapi mereka masih lagi mempercayai hadis-hadis Nabi. Ya, itu yang dengan Nabi-Nabi mereka pun benda yang sama. Mereka bunuh Nabi, kemudian mereka berkata tidak, mereka sayang Nabi. Jadi mereka memang personality yang penuh dengan contradiction. Dan saya paling lawa da'i sampai di Palestin buat pertama kali. Pada itu hari Sabtu. Saya lihat semua kenderaan terhenti, lampu tak menyala dan sebagainya. Lalu Syekh Kasim yang menemani kami di sana beritahu, ini orang Yahudi mereka takut nak bekerja pada hari Sabtu kerana ikut perjanjian mereka dengan Allah. Dalam zaman Nabi Musa dulu mereka tak boleh bekerja pada hari Sabtu. Jadi wayauma la yasbituna la ta'tihim, cerita tentang ikan kan. Mereka jadi nelayan tapi pada hari Sabtu mereka tangkap ikan, Allah tukar mereka menjadi babi. Ya, dan juga beruk, kera. Lalu mereka pun takut, keturunan ini kalau mereka terlupa nak tutup lampu malam tadi, malam Sabtu, hari Sabtu dah tengok lampu tak ditutup, panggil pekerja mereka macam kita panggil orang Bangladesh, tolong tutupkan lampu. Dia tak boleh sentuh switch pada itu. Dia tak boleh naik kereta. Dia tak boleh maknanya bekerja pada itu, kerja untuk beribadah saja. Jadi ini antara perangai yang pelik orang Yahudi. Sebahagian dia ambil, sebahagian ditinggalkan. Mana yang serasi dengan dia dan dilihat bagus dia ambil. Mana yang memberi implikasi susah pada dia, dia tolak. Dalam kitab Taurat mengatakan riba itu haram. Mereka tafsir, ya riba itu haram sesama kita Yahudi. Tapi dengan orang Arab, orang Islam, orang apa, halal. Mereka pentakwilan yang tersendiri. Jadi pentakwilan yang mengelirukan sebenarnya Ustaz, dan sebenarnya bukan mereka hanya mengelirukan orang lain tapi mengelirukan diri mereka sendiri. Jadi mudah-mudahan kita ni jangan pula mentakwilkan sendiri ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, ikut sesuka hati kita. Rujuklah kepada pakar dan juga ahlinya, insya-Allah. Jadi jom Ustaz kita beralih pada persoalan berikutnya juga menerusi Facebook kita, iaitu daripada saudara Abdul Karim Sufian. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejarah Masjid Al-Aqsa sesungguhnya mempunyai satu perjalanan yang panjang dan begitu istimewa sehingga menjadi rebutan oleh kaum Yahudi Israel hinggalah ke hari ini. Soalan saya, apakah akhirnya nanti Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam untuk memiliki sepenuhnya Masjid Al-Aqsa ini? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan. Ketika Nabi SAW sabda pada para sahabat, la tuftahannal Konstantiniyah, akan dibuka Konstantinia, itu Konstantinopel. Pada masa itu Madinah kecil sahaja, Mekah baru dinaungi Nabi. Konstantinopel ni talking about apa tahu? Amerika. Nanti Amerika akan dibuka oleh Islam. Ini satu kata-kata yang sangat bahaya, yang besar implikasinya dan sukar untuk dilaksanakan, tetapi tidak ada benda yang sukar ke atas Allah. Jadi dalam Quran kalau kita baca, Allah menyatakan walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikr anal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguhnya kami telah tetapkan daripada Zabur lagi, daripada Taurat lagi, daripada kitab terdahulu lagi, bumi ini pasti akan diberikan Allah kepada mereka yang layak mentadbirnya, itu orang Islam. Orang Islam sama ada orang Islam pergi perang ke, ataupun pada hari ini kita baca birth rate di Europe macam Germany, macam France, macam UK, negara-negara maju, nama Muhammad lebih banyak daripada John contohnya. Kenapa? Kerana ramainya orang yang masuk Islam dan ramainya imigran ke sana bersatu hal juga. Tapi yang paling nyata, orang putih pun berbondong-bondong masuk Islam pada ini. Jadi perkara ini bukanlah mustahil. Wa ma zalika 'ala Allah bi aziz. Allah menetapkan bahawa akan berlaku yang kita imani dalam hadis sahih turunnya Nabi Isa, memerintah secara keadilan dan hakim dan juga pelaksanaan kebijaksanaan sama. Nabi ini akan memastikan semua orang Kristian yang menyembahnya masuk Islam. Jadi pada saat itu satu dunia akan mengamalkan Islam. Dan pelaksanaan Islam, keamanan berluasa di atas muka bumi, sehinggalah bila orang-orang beriman dimatikan oleh Allah, barulah berlaku kemungkaran balik semula. Jadi kita mengimani bahawa seluruh dunia, bukan Baitul Maqdis saja, seluruh dunia akan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, semuanya akan jadi Islam. Bila waktunya, kita tak perlu tanya. Yang perlu kita buat sekarang, berilmu, tingkatkan ilmu, beramal dan buat apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah SWT. InsyaAllah. Jadi sidang penutup sekalian, teruskan tingkatkan ilmu kita, terus tingkatkan keamalan kita dan juga jangan lupa untuk zikir dan juga fikir dengan kehidupan kita. Jadi Ustaz, kita sebenarnya sudah berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan ringkas pada Al-Fadhil Ustaz dan juga boleh Ustaz tutupkan majlis ilmu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua Ustaz. Silakan Ustaz. Doa terus ya.
kesimpulan ringkas Ustaz. Baik, muslim-muslimat ini milik Allah sekalian, saya bertanya kepada para alim ulama tentang apakah hukum ziarah Baitul Maqdis. Ini satu benda yang penting juga untuk kita tahu. Ya, antara yang saya rujuk ialah Syekh Ustaz guru saya Ustaz Ahmad Fawaz Fadil, dan saya rujuk juga kepada Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, saya rujuk kepada beberapa orang. Maka tuan-tuan, rumusannya pandangan para ulama dalam kes ini terbagi pada dua lah. Sama ada boleh pergi ziarah ataupun tidak pergi ziarah. Kalangan mereka yang mengatakan tidak boleh pergi ziarah kerana ia di bawah kekuasaan Yahudi, ya, dan ada implikasi-implikasi tertentu. Tapi pada zaman Nabi SAW dulu, Nabi tidak ada pula melarang para sahabat pergi ke bumi itu, sedangkan bumi itu di bawah, contohnya pada bawah kepimpinan Kristian pada zaman itu. Jadi tuan-tuan, ia adalah perkara yang dipersisihkan oleh para ulama. Kalau orang tanya bab ni, saya suka untuk ulas beritahu, ia terpulang kepada diri masing-masing sama ada nak pergi ataupun tidak pergi. Kalau kita melihat pandangan yang kuat mengatakan tidak pergi, maka jangan pergi. Kalau kita melihat pandangan yang membolehkan kita untuk pergi atas keringanan yang Nabi nyatakan tadi, tidak boleh kita pergi dan tujuan ibadah melainkan 3 masjid ini, sila pergi, insya-Allah. Kesemuanya ada kebenaran dalam Islam dan ada fatwa untuk mengatakan diri benar ataupun tidak. Insya-Allah Ustaz. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wardina warḍana. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مسافرا إلا سلمته ولا غائبا إلا رددته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا أنجبت له ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Tuan kami, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu ini yang menuntunnya, yang meluahkan kepada rahmat yang kau berikan. Jangan ada seorang pun yang sakit yang kau sembuhkan. Jangan ada seorang pun yang akan musafir yang kau selamat pergi dan baliknya. Jangan ada seorang pun yang jahil yang kau beri ilmu kepadanya. Jangan ada seorang pun yang memiliki aib yang kau tutupkan baginya. Jangan ada seorang pun yang belum berkahwin yang kau kurniakan untuknya, sama ada suami yang salih ataupun isteri yang salihah, yang akan bahagiakan dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang belum memiliki anak yang kau kurniakan untuknya, anak-anak yang salih yang salihah, yang akan meneruskan legasi kebaikan untuk doa kepadanya apabila dia wafat nanti. Ya Allah, ya Allah, jangan ada seorang memiliki hajat dunia ataupun akhirat sagi baik untuknya, melainkan kau sempurnakan kerana kekayaan-Mu, khazanah-Mu yang memiliki segalanya, dan kau beri kepada setiap kami apa yang kami minta, tidak akan mengurang sedikit pun daripada kuasaan-Mu, pemilikan-Mu yang maha besar. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jadi